Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni seperti dijanjikan, saya akan share macam mana cara kita nak prepare untuk vaksin, apa yang perlu buat lepas dah vaksin, dan apa yang perlu buat kalau jadi apa-apa lah lepas vaksin kan. Okay, pertamanya saya nak maklumkan bahawa sebenarnya mengikut Badan Autoriti Kesihatan, persediaan khusus untuk badan sebelum, semasa dan selepas vaksin, dia tak ada protokol yang khusus lah, kecuali mungkin protokol keselamatan yang basic-basic lah, macam jangan, kalau demam jangan pergi, tangguhkan appointment, kalau ada masalah-masalah kesihatan kena maklumkan kepada petugas kesihatan, macam tu. Tapi yang saya cerita ni big detail lah, apa yang kita boleh buat lah untuk mencegah, dan kalau jadi apa-apa, apa yang kita perlu buat untuk rawat kondisi yang itulah, yang berlaku lah, insyaAllah lah. Pertama sekali saya akan cerita banyak dari sudut lifestyle lah, sebab saya percaya lifestyle memang banyak kesan kepada kesihatan kita. Ada orang rasa lifestyle ni dia kesan dia lambat lah, kesan dia tak berapa signifikan, dia nak ubat, ubat untuk membunuh COVID, ubat untuk detox, buang kalau dah jadi contohnya adverse event lepas vaksin, dia nak ubat pula untuk detox vaksin tu. Itu yang biasa orang nak lah. Okey, Assalamualaikum semua, saya Hafiz Sulaiman. Assalamualaikum Tuan Aziz Haji Nur. Assalamualaikum Puan Misi. Oh, Misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi saya nak buat sedikit penafian lah. Saya punya sharing ni bukan sharing yang berdasarkan kajian sains, bukan semuanya lah berdasarkan kajian saintifik. Dia berdasarkan pemerhatian klinikal saya, pengalaman saya, apa yang, dan juga pengetahuan saya lah mengenai kesihatan, mengenai fungsi badan, dan juga mengenai kajian immunity ataupun immunologi lah. Okey, mula-mula kita kena faham lah kenapa kita perlu prepare dari segi kesihatan sebelum vaksin. Kalau kita tengok kebanyakan site kesihatan ataupun badan autoriti, dia kata tak ada persediaan khusus untuk vaksin. Tak perlu berpuasa, tak perlu jaga makan, cuma sebelum vaksin tu kena makan lah. Atas sebab yang tak berapa diterangkan kenapalah. Nanti saya akan terangkan kenapa. Alright, ini pemahaman saya lah, insyaAllah. Alright, so kenapa perlu persediaan kesihatan sebelum vaksin? Vaksin ni kena tahu apa sebenarnya tujuan kita vaksin. Dalam badan kita ada dua jenis immunity badan, ataupun sistem pertahanan badan kita ni ada dua jenis. Satu, yang pertamanya innate immunity, immunity yang kita lahir bersamanya. Yang keduanya ialah acquired, yang kita dapat, yang kita belajar tau. Immunity, sistem pertahanan badan kita belajar sewaktu kita hidup lah. Itu acquired, yang kita dapat itulah antibody kita. Biasa melibatkan antibody lah. Dan imunisasi merupakan salah satu cara untuk melatih antibody ni, untuk kita mendapatkan immunity yang baru terhadap satu jangkitan kuman tu. Okay, beza. Saya selalu cerita pasal histamin. Histamin sebenarnya sesuatu, salah satu daripada immunity innate tadi, immunity pasif yang kita lahir bersamanya lah. Dia immunity pasif ni banyak sangat. Contohnya dekat paru-paru kita ada kahak, ada lendir. Dekat perut kita ada asid perut. Dekat kulit kita ni, kulit pun sebenarnya salah satu pada immune system juga. Kita punya dinding kulit kita ni, dia halang daripada kuman kan. Dinding pertahanan usus tu, dia menghalang daripada kuman masuk dalam darah kita direct. Selain daripada menghalang
protein yang besar-besar tu masuk dalam darah kita direct. So dia kena pecah-pecahkan dulu amino acid saja, protein yang dah cerna saja boleh masuk dalam badan kita. Itu sistem pertahanan badan juga. Dekat kita punya paru-paru, kita batuk pun sejenis sistem pertahanan juga. Kita bersin sejenis pertahanan, sistem pertahanan badan. Semua orang dilahirkan boleh bersin, boleh batuk. Mata kita boleh berkelip-kelip. Itu Masya Allah, Subhanallah. Memang Allah buat kita ni dilahirkan dengan sistem pertahanan badan yang sempurna. Ada orang kata, oh, sistem pertahanan badan kita tak sempurna, sebab tu kita kena acquired daripada vaksin. Saya bukan anti vaksin lah, tapi saya rasa sangat salah dia punya kenyataan tu. Saya rasa mungkin salah kenyataan lah. Salah kenyataan lah. Kita, itu cuma usaha kita untuk prepare badan kita. Itu satu training tau. Satu training untuk badan. Tak bermaksudnya badan kita lemah tau. Badan kita, kalau immunity badan kita stabil, insya-Allah kita boleh lawan juga kuman tu. Dan saya percayalah, ini personal opinion saya sendiri lah, pendapat saya sendiri. Tak ada kuman dalam dunia ni yang kita tak boleh lawan secara fitrahnya, kecuali kuman-kuman tertentu yang sangat sedikit, dan kebiasaannya kuman-kuman yang pelik-pelik itu pun terhasil daripada manusia tu sendiri. Secara fitrahnya badan kita boleh lawan, insya-Allah. Okey, jadi itulah kita cerita tadi tentang immunity pasif. Sekarang kita fokus kepada immunity aktif ni. Wallahualam, ada orang meragui vaksin ni berkesan ke tak berkesan ke. Saya pun setakat yang saya belajar memang berkesan lah. Kesan. Setakat yang saya belajar, kajian saintifik tunjuk sebelum-sebelum ni berkesan. Tapi adalah dia punya hujah, kesan ni tak betul lah, macam tu lah. Wallahualam. Saya tak nak cerita pasal tu lah. Saya nak cerita persediaan je, apa yang perlu kita buat. Okey. Vaksin ni saya sebut tadi, kita macam kita training untuk kita training antibody kita kan. Jadi antibody kita ni setiap orang berbeza tau. Ada orang dia punya antibody, dia punya immune system, sistem pertahanan badan dia memang dah sedia ada kacau bilau tau. Ada orang yang immunity badan dia low, rendah. Ada orang immunity badan dia mantap, stabil tau. Ada orang terlalu kuat tau, terlalu sensitif. Orang yang saya selalu share, siapa yang follow saya selalu cerita tentang masalah alahan, masalah hypersensitif, ataupun orang kita panggil masalah angin. Masalah angin sebenarnya bukan antibody low, bukannya immune system kita rendah. Kita nak kena boost, ambil vitamin semua tu kan. Itu bukan sebab rendah. Sebenarnya masalah sensitif, alahan, alergi itu adalah disebabkan immune system kita terlalu reaktif. Bila kita stres, bila badan kita stres, sistem pertahanan badan kita akan jadi apa? Akan jadi berjaga-jaga, akan jadi bersedia. Bila ada kuman, contohnya, akan jadi radang tau. COVID ni sebenarnya terlalu banyak kuman sampai radang keluar dengan banyaknya. Cytokine tu sejenis immune system lah, selain pada antibody kan. Cytokine ni dia immunity pasif tau. Jadi cytokine ni sebenarnya ada dalam aktif pun dia ada keluar juga, dia sekali lah. Tapi cytokine yang orang sebut cytokine storm yang bahaya untuk COVID, dia serang paru-paru kan. Storm tu apa? Storm tu ribut lah. So bila ada cytokine storm, imun kita jadi terlalu lebih tau. Terlalu banyak reaksi badan kita beri respon terhadap serangan-serangan tu. Dia memudaratkan kita, dia menyebabkan kebakaran dalaman, inflammation dekat kita punya paru-paru. Jadi sebab tu setengah orang sikit saja rangsangan dia dah batuk-batuk kan. Masuk habuk sikit dia dah batuk-batuk. Masuk habuk sikit dia dah semput, sesak nafas, keluar kehak, lendir, banyak kan. Paru-paru jadi sempit, jadi wheezing, berbunyi-bunyi nafas dia. Itu sebab dia punya immune system terlalu reaktif, terlalu tinggi dia punya ni. Ramai orang silap, orang kata ni immune low. Ni tak berapa tepat lah pada saya. Dan
pada sains lah. Sebab kita banyak salah faham, sebab tu kita dari segi suplemen pun kita salah juga. Kita salah faham juga. Kita nak boost immune system. Saya tak berapa setujulah. Saya ada pandangan berbeza lepas dah baca banyak sikit kan. Kita berpendapat bahawa sebenarnya kita cuma nak kembalikan badan kepada keseimbangan. Ada bahasa sains dia panggil homeostasis. Kita punya immune system ni mantap bila kita boleh kembali kepada keseimbangan dengan cepat. Contohnya kalau ada kuman datang kan, dia naik, immune system kita naik, itu biasa, mestilah naik kan. Kita jadi radang tau, batuk sesama. Tapi sekejap je, lepas tu kuman habis, lepas tu kita pun jadi normal balik. Yang orang jadi masalahnya, immune system dia terlalu reaktif. Datang sikit kuman je, dia pun terlalu, immune system banyak sangat, dia pun jadi radang. Badan jadi demam. Kalau demam 1-2 hari, okey. Ini demam 5-6 seminggu, 2 minggu. Dan dia terus pula keluar pula eczema lah, sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi, keluar psoriasis, serang organ pula. Itu yang kita tak nak tau. Jadi dengan jangkitan kuman pun boleh, dengan pemakanan pun boleh kan. Ada orang eczema, dia makan, salah makan, keluar eczema. Sebab ialah makanan pun boleh menyebabkan stres, keradangan dalam badan kita tau. Salah makan, makanan angin, hormon, perubahan hormon. Pertama sekali, contoh, saya bagi contoh yang terdekat. Masa mengandung, eczema jadi teruk. Bukan saja perubahan hormon, sebenarnya badan kita jadi stres, perut kita jadi angin masa mengandung tau. Pertama sekali first trimester kan, rasa loya nak muntah. Itu adalah reaksi immune system badan kita. Sebab badan kita stres. Mengandung takkanlah tak stres kan. Perut jadi makin besar, hormon pun berubah mendadak. Supraphysiological state, maksudnya fisiologi badan ni jadi lebih menanggung beban lah. Dan lepas bersalin pun sama juga. Lepas bersalin ni hormon dia nak jadi normal balik tu, dia perlukan masa. Dan kalau orang yang immune stabil, dia akan cepat recover. Tapi orang yang immune dia tak stabil, dia jadilah bentan. Sebab tu kena pantang. Pada saya setengah orang kena pantang. Ni cerita tentang immune system secara general. Nak bagi faham dululah sebelum cerita macam mana nak buat vaksin ni. So apa tu vaksin? Vaksin ni dia ada adverse event following immunization, AEFI. Saya dulu masa saya belajar Amerika, saya begitu terang, saya tak tahu. Dan saya percaya sebenarnya doktor dulu tak tahu sangat lah. Bukan saya nak merendah-rendahkan doktor, tapi masa kita belajar kat kolej perubatan, kita tak belajar sangat tau. Saya ingat saya pernah tengok sekali je satu buku tebal lah pasal adverse event following immunization masa dekat klinik kesihatan. Satu kali je. Itu pun kita tak tahu sangat lah. Kita tak selak sangat benda tu, because benda tu tak wajib tau. So kita lepas tu kita tahulah kita ada adverse event following immunization yang biasa yang dia orang cakap tempat cucuk tu dia ada merah-merah sikit, ada ruam, bengkak, mungkin boleh jadi demam, mungkin jadi lemah-lemah badan lepas daripada vaksin kan. Tapi itu perkara yang biasa, yang very mild punya reaksi negatif lepas vaksin. Dan sepatutnya recover dalam tak sampai seminggu lah, sepatutnya. Okey, jadi vaksin ni macam saya cerita, jadi kita nak faham benda tu supaya kita boleh kalau boleh kita nak mencegah lah daripada benda tu terjadi kan. Yang lebih teruk lah. Kalau yang sikit-sikit tu mungkin lah boleh terima lah, tapi kalau boleh tak nak pun kan, bengkak-bengkak apa semua tu tak selesa kan. Okey, vaksin ni umpama kita nak pergi perang, kita nak train kita punya antibody dan sel imun kita. Jadi ada sedikit risiko, biasanya mild lah, tapi boleh jadi serius. Yang serius yang kita dengar kan sekarang ni, vaksin Pfizer boleh menyebabkan pericarditis ataupun myocarditis. Pericarditis tu apa? Dekat luar selaput jantung tu, dekat luar jantung ada selaput, situ boleh jadi radang, boleh jadi terbakar kat situ. Boleh jadi myocarditis. Myo tu apa? Myo tu otot-otot jantung tu sendiri boleh jadi radang, terbakar tau. Kebakaran dalaman. Jadi ada kes-kes yang itulah
pitam, pingsan. Dia efek jantung, boleh jadi heart attack. Jadi ini adalah adverse event, reaksi negatif daripada vaksin yang terjadi dekat luar sana lah. Kat Malaysia ni macam tak ada, setakat tahu saya tak dilaporkan lah, tapi kita ada dengar lah ada orang pengsan ke, wallahu alam dia tu. Mungkin negara lain je kot. Negara lain memang banyak lah, banyak, ada berlaku lah, bukanlah banyak sangat, tapi ada berlaku. Tapi kat Malaysia ni tak ada kes setakat ni. Okey, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa ada orang ada adverse reaction, ada orang tak ada adverse reaction? Jadi dia macam saya cerita tadi, setengah orang dia lain dia punya reaksi tau. Dia punya reaksi imun. Jadi orang yang biasanya ada reaksi, pada pandangan saya, ialah orang yang immune system dia terlalu reaktif. Reaktif tu apa? Terlalu sensitif lah, terlalu sensitif. Senang bagi respon. Sebab apa orang-orang ni, setengah orang dia terlalu kuat dia punya respon dia. Terlalu kuat radang. Radang tu maknanya bengkak, merah, sakit. Macam pericarditis tu. Tis-tis kat belakang tu radang lah. Myocarditis. Boleh jadi gastritis, jadi macam gastrik lepas cucuk kan. Boleh jadi merah-merah, ruam. Itu keradangan kat kulit lah. Tak kisahlah, eczema keradangan kat kulit juga, psoriasis keradangan kat kulit juga. Boleh jadi kat mana-mana, dekat sendi-sendi pun boleh jadi radang. Jadi setengah orang dia ada reaksi keradangan yang lebih. Tuan-puan kena tahu, reaksi keradangan ialah kita punya immune system. Dan setengah orang dia terlebih sebab badan dia selalu stres. Saya bagi contoh. Orang yang ada masalah angin tau. Ada orang sekarang selalu sebut GERD. Saya daripada dulu saya panggil angin je. Angin atau masalah pencernaan, leaky gut saya selalu panggil. Orang yang ada masalah leaky gut, masalah angin, GERD ni, dia memang sentiasa berada dalam keadaan stres tau. Terlalu sensitif. Mental dia sensitif, emosi sensitif, badan pun sensitif. Garu sikit jadi gatal, makan salah sikit jadi angin, reflux, jadi kembung perut, cerit-berit senang, perut berbunyi-bunyi. Jadi dia senang dapat ni lah, reaksi lah. Dan orang tua pun sama jugalah. Orang tua biasa dia punya immune system pun dia dah tak berapa stabil tau. Immune system tak stabil, pada pandangan dengan bacaan saya ialah sebab dia punya perut sebab perut ni pusat immune system. Makin kita berumur, immune system kita makin jadi lemah tau. Perut kita jadi makin angin kan. Jadi immune system kita jadi lagi haywire tau. Okey, jadi sebab tu kita sebenarnya sebelum kita ambil vaksin, saya nak cerita juga, dekat UK kan, dia ada cerita, ada laporan yang kata orang-orang yang berumur ni biasanya ada kesan sampingan macam cerit-berit, kembung, tapi very mild lah, dalam seminggu macam tu lepas cucuk vaksin. Ini masa awal-awal dulu saya ada terbaca lah. Dan expert kata tak perlu risau, sebab itu menunjukkan immune respon daripada vaksin tu. Badan kita memberi respon terhadap vaksin tu. Maksudnya bila kita bagi vaksin, badan kita akan boleh jadi macam tadilah saya sebut, boleh jadi demam, boleh jadi perut jadi angin, sebab perut ni pusat kita punya immune system. Jadi sebab tu orang yang kena jangkitan kuman ke kan, orang yang stres, biasa ada angin, biasa memang perut dulu yang akan kena. Kalau ada demam pun, kalau ada sakit apa-apa, perut dulu yang akan kena. Sebab perut ni pusat immunity badan. Jadi sebab tu kita nak stabilkan perut, stabilkan pusat immune system kita supaya kita punya reaksi tak banyak. Dan betul macam apa yang berlaku dekat UK tu, expert kata tak perlu risau, sebab ini respon immune system badan, dan sepatutnya akan recover lah bagi orang yang
tak berapa teruk lah dia punya immune response. Tapi saya percaya memang ada orang yang akan jadi teruk juga. Jadi kita nak cegah daripada jadi masalah-masalah immune response yang berlebihan ni. Jadi janganlah boost immune system lagi. Sebab kalau kita boost immune system lagi, immune response akan jadi lebih. Kita akan jadi lagi terbakar dalaman kita. Keradangan akan jadi lebih. Cytokine storm disebabkan oleh COVID kan. Bila COVID menyerang badan kita, dalam badan kita jadi keributan immunity tau. Keributan cytokine storm. Keributan immunity lah. Jadi kebakaran dalaman. Jadi kita pula pergi ambil habatus sauda, minyak zaitun, madu banyak-banyak tau. Saya tak kata tak bagus tau. Nanti saya akan cerita macam nak guna tau. Bukan tak bagus. Memang sangat bagus habatus sauda, madu, minyak zaitun. Tapi timing kena betul. Timing kena betul. Kuantiti kena betul. Dan kita kena tahu status badan kita ni macam mana. Kita ni duduk kat tahap mana. Bagus guna ke? Bagus jangan guna dulu. Orang kata kalau kita guna ni tiba-tiba jadi panas kan. Panas tu radang lah. Inflammation ada dia punya 5 cardinal symptom of inflammation, which is merah, bengkak, panas, sakit dan hilang fungsi. Itu keradangan tau. Contoh sakit lutut bengkak, merah, panas, sakit, hilang fungsi. Semua ada kan. Gastrik, radang perut tau. Sama juga bengkak, merah, sakit, panas, hilang fungsi. Jadi itulah keradangan. Kita nak stabilkan supaya bila kita ambil vaksin, insya-Allah tak ada. Sebab bila kita keradangan ni, badan kita pun jadi penat, tak sihat. Sebab tu kita kalau kita ada masalah-masalah tu biasa appointment untuk vaksin pun dia suruh tunda dulu tau. Okey, kita mula dengan persediaan yang awal-awal sekali. Okey. Saya tengok ada soalan tu. Macam mana kalau dah cucuk nak patah balik macam mana nak remove? Nanti saya cerita. Semua saya akan cover insya-Allah lah. Kalau ada lagi nanti saya akan scroll balik lah soalan-soalan tu Okey, yang pertamanya sebelum vaksin ni buat medical check up dulu. Buat medical check up. First thing first lah, kita nak safety lah kan. Dan kalau jadi apa-apa kita nak cover diri kita juga tau. Sebab vaksin ni sebenarnya tak tahu, memang ada orang yang tak boleh terima kenyataan lah, tapi vaksin ni sebenarnya memang experimental. Dan diluluskan under EUA, emergency approval lah. Emergency under approval ke apa tak ingat lah. Emergency approval lah. Approval under emergency. So experimental sebab kita punya clinical trial belum habis lagi. Dijangka tahun depan kan habis clinical trial. Tapi dia diluluskan sebab memandangkan kita nak cepatkan lah. Kita nak cepatkan supaya semua orang dapat imuniti, supaya COVID matilah. Macam itulah dia kata. Tapi sebenarnya setakat ni vaksin adalah eksperimental. Sebab tu kalau jadi apa-apa kita dah sign. Kita dah faham dia punya risiko dia. Kita dah faham benda ni sebenarnya under emergency approval. Sebab tu korang kena baca sebenarnya semua benda-benda yang ditulis tu. Dan by right memang kena kita kena dibacakan dan faham semua yang tu lah. Tapi saya just nak bagi tahu je lah bahawa kita bertanggungjawab sepenuhnya dengan apa yang kita dah sign. Tahu? Kita dah bagi consent. Inform ke tak tu itu sepatutnya inform consent lah. Tapi kita itulah, kita kalau kita membuat keputusan untuk vaksin, kita kena buat medical check up. Sebab apa? Sebab at least kita tahulah sebelum kita vaksin ni kita sihat ke tak sihat. Dan kalau tak sihat juga kita bagi tahu doktor. Kita tak sihat ni, ada masalah autoimmune ni, ada masalah mast cell disorder, masalah histamin ni. Saya pun baru tahu rupanya mast cell disorder ni masalah penyakit histamin, tahu tak? Dan boleh buat lab result untuk tengok lah. Boleh buat lab result, boleh buat lab investigation
boleh buat ujian makmal untuk confirm kalau kita ada betul-betul penyakit mast cell disorder ni. Mast cell ni yang keluarkan histamin tu lah. Histamin ni bahan saraf. So mast cell ni banyak dekat perut, banyak lah. Terutama dekat mukosa. Mukosa ni apa? Lendir dekat perut tu. Banyak lah mast cell. So dia akan keluarkan histamin, jadikan badan kita sensitif dengan angin ni. So kalau orang ada masalah mast cell punya disorder, jumpa doktor pakar. Tapi mast cell disorder ni jarang didiagnose tau. Saya jarang tengok orang didiagnose sebagai mast cell punya disorder, mastocytosis, mast cell activation syndrome, jarang ada. Tapi itu sebenarnya penyakit angin tau, penyakit angin yang teruk sangat tau. Jadi kalau ada, at least kita dah ada medical check up, kita boleh bagi tahu doktor supaya kita dia sebenarnya boleh juga tu, cuma pemerhatian staf kesihatan akan perhatikan kita dengan lebih lama sikit lah. Itu yang saya baca lah. Dan kita, yelah, kalau jadi apa-apa kat kita, na'udzubillah lah, kita at least kita boleh lah tuntut pampasan tau. Sebab kerajaan dah janji kalau jadi apa-apa kat kita, kita akan dapat pampasan lah. Pertama sekali kalau ada kesihatan kekal ke, kalau meninggal, na'udzubillah lah, kalau kita meninggal tu apa pun tak ni lah, tapi at least family kita bolehlah teruskan, tampung sikit kita dia punya kehidupan kan. So buat je apa-apa, buat dulu medical check up. Kalau ada allergic, kena maklumkan kepada staf kesihatan, terutama sekali kalau ada masalah anaphylaxis. Anaphylaxis ni bengkak-bengkak mata, sesak nafas, allergic makanan ke, boleh sebabkan benda masalah tu. Ataupun kalau ada kena sengat tebuan ke, tiba-tiba bengkak, sesak nafas, semua benda. Dan biasanya orang yang ada masalah allergic kena sengat tebuan jadi bengkak-bengkak, sesak nafas ni, kena, sepatutnya lah, saya baca kajian, sepatutnya kena check untuk mast cell punya disorder, penyakit-penyakit angin lah. Bahasa tak saintifiknya, penyakit angin kena check tau. Sebab orang immune normal, dia tak ada reaksi yang teruk tau. Macam tu lah. Okay. Dan kena cerita kat doktor juga, kat staf kesihatan, apa ubat-ubatan yang kita ambil lah. Sebab mungkin ada reaksi. Contohnya okay, buat medical check up dulu okay. Dan sebelum vaksin kita kena ada mindset yang betul lah. Apa kita jangka, apa jangkaan kita lah lepas vaksin ni. Vaksin ni kita kena tahu bahawa vaksin ni sebenarnya satu usaha dan ikhtiar kita lah, dan bukannya absolute punya protection, bukan perlindungan sepenuhnya. Sebab ialah memang kajian saintifik kata vaksin boleh sampai 95%, ada yang 80%, 60% pun ada. 95% Pfizer kan contohnya kan. Tapi itulah, kalau saya personally, saya nak tengok data lagi lah untuk saya betul-betul yakin bahawa Pfizer ni 95%. Lagipun Pfizer ni kalau kita check kan, Pfizer ni ada rekod yang buruk lah. Memang fraud, criminal charges atas penipuan tau. Dalam marketing ubat-ubatan dia, memang Pfizer memang top lah. 2 bilion tau, paling tinggi dalam sejarah. Second ke yang paling tinggi lah dalam sejarah. Jadi yelah, kajian walaupun memang dia kata 95%, kita tengoklah dulu macam mana. Macam dekat Israel kan, dia kata terbukti berkesan kan, sebab sharp turun kan lepas daripada vaksin, kes daripada Israel turun mendadak. Tapi kita tengok sekarang ni dia naik balik. Dikatakan disebabkan oleh Delta variant, dan 90% protection daripada vaksin Pfizer tu dah turun jadi 64% sahaja, disebabkan oleh varian baru ni. Okey, jadi sekarang Pfizer pun dia memang dah request untuk booster ketiga tau. Booster ketiga vaksin Pfizer, disebabkan dia nak extra protection katanya. Jadi yalah, kita janganlah kita rasa kita dah vaksin tu, kita dah tak buat SOP lagi, tak ada penjarakan fizikal lagi. Itu tak betul lah kan.
Kita ikhtiar dan kita kena ikut sunnah juga. Jangan kita keluar daripada tempat kalau ada wabak kan. Itu memang kita kena pegang sebenarnya. Kalau ada wabak, betul-betul wabak kan. Kalau betul-betul wabak, janganlah keluar kan. Betul tak? Kalau kita ikut sunnah betul-betul kan. Dan kita duduk dalam kawasan kita jangan pergi tempat ada wabak. Dan kalau kita duduk dalam kawasan wabak, kita janganlah keluar. Itulah. Alright. Okey. Dan kita kena tahu dulu kan dia kata pengeluar vaksin kata dia boleh mencegah jangkitan COVID. Banyak dalam media mainstream kata vaksin ni mencegah daripada jangkitan. Tengok dekat Israel tu kes dah turun banyak sangat. Dekat US, dekat UK dah buka dah, semua orang happy dah pergi melancong sana sini kan. Tapi sekarang dia kata dia tak kurangkan jangkitan pun, dia kurangkan bahaya saja, dia kurangkan severity, keterukan simptom COVID tu mungkin daripada Cat 5, Cat 4 sekarang dah jadi Cat 1, Cat 2 saja. Tapi vaksin Sinovac dekat Indonesia 26 orang doktor meninggal tau, sebabkan oleh vaksin Sinovac. Indonesia ambil banyak, Turki pun ambil banyak. Tapi pada kalau ikutkan dari segi statistik 26 orang doktor tu daripada 160,000 orang yang cucuk lah. Setengah orang rasa sikit je angka tu kan. Tapi yalah, maksudnya bukan absolute punya protection. So kita kena bear in our mind that vaccine doesn't confer absolute protection to the COVID infection lah. Right. Macam mana ni? Okey. Dah tak ada dah point. Dah habis dah ke? Sekejap masalah sikit ni. Okey. Dan kita kena selalu ingatlah sebagai orang Islam, sebenarnya vaksin tu adalah ikhtiar saja. Kalau kita ikhtiar guna ubat pun, ubat tak sembuhkan kita. Allah yang sembuhkan kita. Vaksin ni cuma satu ikhtiar kita untuk mencegah untuk kita keluar daripada wabak ni. Dan kalau kita jadi apa-apa pun, kita ambil tu sebagai satu hikmah. Maksudnya ada kebaikan dari bersama dengan sesudah, ada kebaikan bersama dengan kesusahan tu, insya-Allah lah. Dan kita ijtihad pun, ada orang ijtihad untuk ambil ikhtiar dengan ambil vaksin, dan ada orang dia ijtihad dia tak nak ambil vaksin sebab dia takut, sebab dia kata benda ni syubhah. Pada saya itu dia punya ni lah ijtihad. Sebab dia percaya dengan apa yang dia baca, dengan knowledge yang dia dah ni. Dan kerajaan pun tak memaksa. Walaupun yelah ada orang kata kita nak dapat herd immunity, kita semua kena ambil. Tapi saya pun tak faham lah. Khairi Jamaluddin kata baru-baru ni, saya rasa dia kata kita tak kejar lagi herd immunity, sebab kita kena accept bahawa COVID-19 ni akan jadi endemik tau, iaitu macam denggi. Maksudnya kita kena belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19. Itu pula. Lepas tu sekarang vaksin ni untuk mencapai sasaran 80% herd immunity. Saya jadi confused jugalah. Tapi apa-apa pun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kita punya usaha untuk cari pengetahuan, untuk rujuk kepada ahli-ahli, untuk baca lebih lanjut. Sebab kita nak masukkan sesuatu ke dalam badan kita ni, kita ada tanggungjawab tau. Maqasid syariah, kita nak menjaga nyawa kita tau. Menjaga nyawa kita daripada COVID, menjaga nyawa kita daripada ada orang takut vaksin ni, dia kata menjaga nyawa daripada vaksin COVID lah. Wallahualam, terpulang lah tapi dengan mindset yang betul, insya-Allah kita akan redha dan kita akan jadi lebih positif tau. Sebab kita tahu ada hikmahnya, dan dengan kesusahan ni memang ada kesenangan, insya-Allah. Dan kita tak takut kepada COVID. Kita jangan takut kepada COVID. Walaupun angka berapa belas ribu, hari ni 13,000 kan, 11,000 kan, 11,000 dah takut dah.
Sekali esoknya 11,000 lagi. Takut lagi. Sekali esok 13, nak 13,000 pula. Saya 20,000, saya tak heran tau. Masya Allah lah, aku tak ilah-billah. Bukan saya sombong, bukan saya apa. Tapi saya tahu sebab sekarang ni memang giat dijalankan screening, mass screening dekat Selangor. Jadi kita tahu rate tu memang yang positif akan banyak lah. Sebab lagi banyak kita screen, lagi banyak positif. Dan itu memang dah disahkan oleh pengarah kesihatan juga. Dia kata memang banyak sebab Selangor buat screening, mass screening, dan dijangka dalam seminggu dua lagi rate akan turun. Sebab yang saya faham lah, sebab saya pernah dengar pendapat Prof Adiba yang dalam task force Selangor. Dia buat mass screening ni, kita test, kita screen, kita isolate dan kita test. Kita nak elakkan orang yang asymptomatic, orang yang tak ada simptom tu jangkitkan balik kepada orang yang yalah, kita bercampur kan. Orang yang tak ada simptom, kalau kita tak test, macam mana kita nak tahu dia tak jangkitkan orang lain? Sebab majoriti orang yang kena COVID ni tak ada simptom kan. Tak ada simptom, dia akan jangkitkan orang lain. Sebelum ni kita buat, dan sekarang ni sebenarnya kita masih buat, kalau tak silap saya lah, kita masih buat saringan bersasar. Maksudnya kalau kita nampak positif, kita akan screen satu kawasan. Contohnya Kilang, satu kawasan Mukim ke, kita akan screen kat situ kan. Tapi saringan besar-besaran ni, kita nak isolate orang yang positif tak ada simptom, supaya dia tak jangkitkan orang lain. Sebab memang bila dia jangkitkan orang lain, ada orang yang okey, ada orang yang tak okey. Jadi bila kita dah isolate semua ni daripada masyarakat, Kuarantin, itu salah satu daripada strategi lah. So dia tak jangkitkan orang lain lah. So insyaAllah makin lama makin turun dia punya kadar ni lah, orang yang dijangkiti COVID. Itu adalah long term punya kesan lah. Tapi Allah alam lah, saya bukannya orang yang buat polisi dan bukannya expert lah dalam bidang ni. Saya cuma share apa yang saya faham je lah. Kalau salah tolong betulkan. So kita harap mana-mana strategi menjadilah. Kita ni cuma patuh sajalah. Kita ni rakyat marhain ni, kita patuh dengan SOP. Dan kita buat, kita usaha apa yang kita mampulah. Ni saya share apa yang kita boleh buat lah. Alright. So kita jangan takutlah kepada COVID, kita jangan takut kepada vaksin jugalah. Sebab itu kita punya ikhtiar dan kita dah buat yang sebaiknya untuk kesihatan kita lah. Okay. So sebelum kita vaksin, bukan sebelum je lah, sebelum, semasa kita vaksin ni, kita kena jaga kesihatan kita sebab kita nak stabilkan kita punya immune system. Saya percaya orang yang ada masalah gangguan imun, orang yang ada masalah alergi, orang yang ada masalah imun dia terlalu reaktif, dia akan ada masalah, dia akan ada lebih sikit risiko daripada orang lain lah. Itu yang saya percaya lah. Orang mengandung akan ada risiko yang lebih lah. Dan saya bagi tahu pendapat saya terang-terang lah. Saya memang tak setuju langsung orang mengandung, kanak-kanak bawah 18, kalau nak cucu anak saya, over my dead body lah. Ni saya punya personal tau. Orang dewasa tak apa. Tapi kalau anak saya lah, anak orang lain suka hati lah. Bukan suka hati, maksudnya terpulang lah anak sendiri kan. Bawah 18 tahun, kajian tak ada lagi. Ini memang saya punya pendirian tegas. Tak ada kajian, jangan buat dekat anak saya. Anak korang terpulang, tapi bukan anak saya lah. Tunjukkan kajian dulu. Ada kajian yang kukuh, baru kemungkinan saya akan consider untuk cucu anak saya. Okey. Sebab tak ada kajian yang kukuh, macam mana nak cucuk? Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan apa? Berdasarkan kajian apa? Nak cucuk anak kita, kalau jadi apa-apa, siapa yang nak tanggung? Dan saya personally, saya tak nak ambil risiko tu lah. Sebab benda tu sains tanggung sendiri kan. Kalau menteri nak tanggung ke apa ke pun, saya tak nak juga tahu. Sebab ni bukan berdasarkan sains dan ia menakutkan saya.
Okey. Ni saya punya pengumuman terbuka lah. Kalau untuk anak saya yang tak ada kajian lagi apa-apa, tolong jangan nak cucuk lah. Okey, alright. So, okey, kita cerita dari segi pemakanan pula Yang pertamanya, jangan ambil makanan bergula lah. Saya cepatkan sikit lah, sebab saya rasa dah agak lama. Kena ambil makanan bergula, kena ambil makanan yang rendah gula. Sebab gula ni, dia meningkatkan stres dan keradangan tau. Meningkatkan stres. Dan memang saya cerita tadi, stres ni boleh menyebabkan kita punya imun ni jadi lebih haywire tau. Dan jadi lebih radang lah. Kalau radang dia susah nak sorok. Kalau bengkak, kalau sakit ke dia susah nak sorok tau. Kalau demam lambat nak kebah. Jadi sebab tu kita kena ambil, kita kena kurangkan gula. Dan orang yang ada masalah alergi alahan ni, sebab saya biasa tengok orang yang ada alergi alahan ni, saya syorkan memang memang kalau boleh elakkan gula dululah sementara, ataupun kurangkan, minimalkan gula. Okey, yang keduanya trans fat. Trans fat ni sebenarnya ialah makanan sintetik. Trans fat biasa dalam margarin, dalam non dairy creamer, susu pekat tu semua. Susu pekat dah, creamer pekat manis tu, yang buat teh tarik tu, itu banyak trans fat. Trans fat memang dah terbukti mengganggu imun sistem badan kita. Jadi elakkan. Memang benda tu memang dah ban kat US dah pun, dah start ban dah daripada 2015. Lepas tu dia drag lagi 2018. Sekarang dia drag lagi sampai ke 2021 ke 2022. Tapi lepas ni memang tak ada langsung trans fat dekat ni, kecuali dengan kebenaran khas. Kat Malaysia ni memang tak ada rules yang tegas lagi pasal tu. Tapi kita harap ramai orang lebih sedar tentang bahaya trans fat. Trans fat memang sangat bahaya. Orang sakit jantung ke, orang ada masalah diabetes ke, disebabkan oleh trans fat. 500 ribu orang mati setiap tahun di seluruh dunia disebabkan oleh trans fat. Okey, jadi kita elakkan. Siapa-siapa yang ada masalah angin, kalau boleh jangan ambil makanan-makanan yang boleh menyebabkan angin. Angin ni jadi sebab apa? Angin ni sebenarnya jadi sebab kita punya imun samalah, reaktif. Jadi bila kita makan, kita sensitif. Orang yang ada masalah angin, contohnya masalah GERD kan, bila dia makan durian dia jadi angin, bila dia minum kopi dia jadi angin, bila dia makan makanan bergandum, gluten, dia jadi angin, kembung perut lah, reflux lah, apa semua tu kan. Makanan peram sama juga, dia jadi angin. Jadi angin ni apa? Angin tu sebenarnya keradangan tau. Angin tu keradangan. Badan kita sakit-sakit, jadi lesu, jadi stres, dia kacau kita punya mental. Bila kita stres, dia kacau mental kan. Sebab apa-apa yang kacau perut sebenarnya berisiko untuk kacau kita punya mental juga, berisiko untuk kacau kita punya emosi juga. Jadi jangan ambil makanan-makanan yang angin lah sebelum pergi vaksin. Contohnya sekarang ni musim durian kan. Ini tak ada dalam kajian saintifik, saya bagi tahu tapi saya sebagai orang yang banyak yang praktis lah dalam bidang angin ni, food intolerance tau. Orang yang ada masalah sensitif terhadap benda-benda angin ni, durian ke, kopi ke, apa lagi, buah-buah angin ke, jangan ambil banyak sangat lah. Jangan ambil lah kalau boleh dekat-dekat nak nak vaksin ni. Santan ke, cili, pedas-pedas ni boleh menyebabkan badan kita angin tau. Jadi jangan ambil, jangan kuat pedas sangat lah. Kita relax dulu pedas. Dan jangan gabungkan dua benda tu lah. Jangan gabungkan durian dengan kopi, jangan gabungkan durian dengan susu. Saya ada tengok satu TikTok dia cerita jangan gabungkan durian dengan susu. Saya memang sangat setuju. Sebab saya selalu cerita, susu dia ada protein yang susah nak cerna. Durian dia ada bahan yang sebabkan kita jadi sensitif. Kita jadi angin, tyramin. Jadi jangan gabung. Cili, nightshade, terung, kentang, cili, bendi, semua tu makanan angin. Jangan gabung sementara je lah. Okey, suplemen. Apa suplemen yang boleh membantu badan kita lah untuk menstabilkan imun? Suplemen basic yang saya biasa ambil lah,
vitamin C, quercetin, vitamin D3, magnesium, melatonin. Laju sangat saya cerita ni. Vitamin C memang daripada dulu lagi memang boleh memang diketahui ramai lah boleh menstabilkan immune system. Sebenarnya vitamin C boleh boost juga. Dia boleh menstabilkan, dia boleh boost immune system. Bergantung pada dos. Quercetin boleh menstabilkan immune system. Dos yang tinggi dia boleh boost immune system juga. Kita nak stabilkan immune system bila? Bila kita ada masalah keradangan, kita nak kurangkan keradangan kita nak tu, kita bagi dos yang rendah. Bila kita nak boost immune system? Bila kita nak bunuh kuman tu. Bila kita nak bunuh satu kuman, kita ambil vitamin C dos yang lebih tinggi. Sebab dos lebih tinggi ni dia menyebabkan stres tau. Dia menyebabkan stres. Sebab tu jangan ambil vitamin C dos tinggi kalau kita ada reaksi vaksin. Kalau nak try boleh 1-2 hari, tapi itu pada saya memang di bawah pemantauan lah. Saya memang tak setuju dos tinggi vitamin C lepas ada reaksi vaksin. Sebab dos tinggi vitamin C ialah pro-oksidan punya dos. Dia menyebabkan panas-panas tau. Panas. Kita tak nak bagi dos yang panas tu, dos yang boost immune system tu, sebab immune system kita memang dah tinggi. Kita dah radang seluruh badan ni. Jangan ambil dos yang tinggi lah. Itu pandangan saya. Kecuali kalau kita nak challenge kita punya immune system tu, sedikit risiko. Banyak risikonya. Sedikit risiko yang sangat bahaya, yang sangat serius. Jadi kena ingat vitamin C boleh jadi dos mengurangkan keradangan, mengurangkan stres. Because dia anti-inflammatory, antioksidan. Tapi pada dos yang tinggi dia jadi pro-oksidan. Jadi agak bahaya di situ. Quercetin ialah phytochemicals ataupun kimia daripada tumbuhan. Kimia semula jadilah. Pada dos yang rendah, dia memulihkan antioksidan, anti-inflammatory, mast cell stabilization. Dia stabilkan histamin tau. Tapi pada yang tinggi, dia masih stabilkan histamin, tapi dia menyebabkan stres, oxidative stress. Jadi jangan ambil dos tinggi. Vitamin D3 tak apa. Magnesium pun tak apa. Sebab kalau kita dos lebih tinggi sikit pun, kita akan cikit berit. Melatonin sangat penting. Bila kita tidur cukup, tidur yang berkualiti, hormon tidur kita akan tinggi. Dan hormon tidur sangat-sangat penting untuk immunity badan, untuk sistem pertahanan badan yang mantap. Sebab hormon melatonin adalah immunomodulatory. Dia regulate, dia kawal kita punya immunity badan. Melatonin. Dan ada seorang profesor, apa nama profesor tu, saya tak ingat. Nama dia pelik sikit, perempuan lah. Dia ada sebut melatonin memang ada role untuk melawan COVID. Ada research yang menunjukkan bahawa melatonin memang sangat bagus untuk membantulah melawan COVID. Sebab kita tahu kan setakat ni memang tak ada ubat yang ni, ivermectin ni lah masih dalam perdebatan. Tapi kita tahu immune system kita ni memang yalah, immune system kita lah yang mencegah daripada kita dapat COVID yang teruk kalau kita kena. Na'udzubillah lah. Tapi immune system tu akan dibantu oleh melatonin memang sangat banyak. Kalau kita tak cukup tidur, kalau kita tidur lewat sekalipun, kita tidur pukul 1 tengah malam, 1 pagi, kita bangun 1 tengah hari pun takkan sama dengan kita tidur awal. Pukul 10 malam atau pukul 9 malam, kita bangun pukul 6 pagi, 5 pagi ke pun tak apa. Takkan sama sebab hormon melatonin, hormon tidur ni dia peak pada pukul 11 sampai pukul 1, lebih kurang macam itulah. So kita nak tidur yang berkualiti sebab hormon melatonin ni ada kajian yang kata dia memang berkesan untuk menghadapi COVID. Vitamin B12 CoQ10. Ini penting untuk detox, untuk tenaga, macam-macam lah. Untuk fungsi badan yang ni, termasuk magnesium semua penting lah. Okay, kunyit ke halia ke herba-herba ni, habatus sadar, minyak zaitun, madu, minyak ikan, krill oil, cod liver oil ke, semua membantulah. Cuma timing tu penting lah. Kalau ada orang dia nak cuba macam-macam, dia akan tanyalah nanti,
Dia tanya saya lah, ni boleh tak? Ni boleh tak? Ni boleh tak? Okey, macam ni. Saya bagi basic general rule saja sebab saya tak boleh pergi semua suplemen lah. Nanti pening kepala. Banyak sangat kan suplemen kat dunia ni. Saya cerita basic rule saja. Kalau belum pernah ambil suplemen tu, kena pastikan suplemen tu tak kena pastikan bahan suplemen tu selamat lah. Okey lah, macam ni lah. Jangan ambil suplemen kalau esok ataupun hari ni nak pergi cucuk, baru nak start suplemen tu, minta maaf lah. Ia memang challenge kita punya immune system. Tahu tak? Kita nak pergi training immune system badan kita. Tiba-tiba kita training dengan benda lain pula. Apa jadi? Kita jadi overtraining tau. Terutama sekali saya bagi tahu suplemen yang sangat berkesan. Biasa yang sangat berkesan ni dia punya risiko dia tinggi sikit. Dia senang sebabkan panas sikit tau. Makanan sunnah. Batu sauda, madu, minyak zaitun sangat-sangat bagus. Pada saya sangat berkesan lah. Biar apa orang nak kata pun, pada saya sangat-sangat berkesan. Tapi dia lebih mudah untuk jadi panas tau. Ada orang ambil habatus sauda jadi berdebar-debar, jadi panas badan, tak tentu arah, jadi gastrik, radang gastrik, jadi stres. Tu sebab dia ambil banyak sekali. Dia ambil minyak tu, yang ekstrak yang kuat tu kan. Aku nak start dengan biji tu. Dan kalau boleh jangan start masa last minute lah Kalau boleh start awal lah. So kalau nak start apa-apa suplemen, ambil lebih awal. Mungkin sebulan lagi awal. Paling bagus 2 bulan awal lah. Tapi kalau sebulan okey, seminggu last lah. Ambil awal sikit suplemen tu. Ambil paling lewat seminggu sebelum vaksin lah. Ini saya punya pandangan je. Tapi dia tak ada, ni terpulang lah sebab ini saya cuma sharing sajalah. Kalau saya buat macam tu lah. Saya tak akan ambil last minute suplemen lah. So madu, minyak zaitun, habatus sauda, itu memang sangat bagus. Kalau sikit-sikit pun tak ada masalah lah. Tapi jangan kalau kita dah ada masalah angin sensitif, lepas tu kita ambil dos yang tinggi, ni nak detox ni sebab nak bagi apa, kita nak ambil vaksin ni, ada orang kata bahaya lah apa. So kita nak detox, kita pun ambil banyak-banyak suplemen. Itu saya kurang setuju lah. Itu saya punya cara, saya kurang setuju lah. Okey, saya nak cerita pasal detox vaksin ni pula. Detox vaksin ni, betul ke detox vaksin? Saya sebenarnya personally saya bagi tahulah, saya tak jumpa satu sumber kredibel yang mana vaksin COVID ni ada heavy metal, ada toksik logam berat lah. Mungkin saya ada terlepas pandang kot, tapi kalau ada tolong maklumkan tapi saya cari saya tak jumpa tau. Because COVID vaksin contohnya macam mRNA, dia tak perlukan metal sebagai adjuvant untuk kuatkan respon kan. Vaksin-vaksin yang sebelum-sebelum ni kan, vaksin masa kanak-kanak tu, ada yang ada heavy metal lah. Dan saya, ini pandangan saya ialah sebab saya belajar detox, chelation, semua tu kan. Cuma dia kalau nak detox heavy metal ni, dia agak susah juga. Sebenarnya kalau detox ni sebenarnya sepatutnya menjadi kita punya lifestyle tau. Contohnya kita makan sayur-sayur, buat green juicing ke, makan buah ke, bersenam, berpuasa, itu semua detox. Dan detox patutnya lifelong. Bolehlah ada terapi untuk detox yang spesifik, macam orang buat chelation kan. Dan ada kajian yang kata chelation sebenarnya dia ada moderate, ada kajian saintifik yang dah membuktikan bahawa chelation dia boleh melekat dekat toksin tu, dia boleh buang daripada badan. Bagus untuk sakit jantung. Tapi kat sini memang dah ada keliling keluar kata chelation tak boleh kan. Tapi sebenarnya memang ada kajian yang dah kata dia ada moderate punya benefit untuk orang ada masalah sakit jantung lah. Alright. Cuma masalahnya kalau nak detox, logam berat ni dia larut lemak tau. Dalam badan kita, kalau benda yang larut air ni, dia akan buang melalui air kencing tau. Tapi bahan toksik seperti logam berat ataupun bahan kimia tertentu, dia masuk dalam badan kita, dia akan pergi tempat-tempat yang berlemak tau. Lemak badan kita, dia akan pergi kat organ-organ badan kita. Dan yang paling susah sekali, bila dia pergi kat saraf susah juga, tapi yang paling susah ialah otak
dan juga sumsum tulang, kawasan yang paling berlemak. Otak kita 85-90% terdiri daripada lemak. Jadi dan otak kita ada dinding pelindungan darah. Di antara darah dengan otak kita tu dia ada blood brain barrier tau. Jadi apa-apa yang kita bagi dia susah nak cross benda tu. Jadi susah nak buang kalau bahan kimia logam berat tu dah ada kat otak kita. Susah. Masuk kat dalam sumsum tulang, dia duduk kat sumsum tulang, kita susah nak keluarkan toksin tu. Jadi jangan ingat semudah kalau kita dah ambil benda-benda toksin, tak apa, kita detox. Kita berak-berak. Tak boleh berakkan toksin dengan semudah tu. Kita bukan berakkan toksin. Kita bukan berakkan semua toksin kita tahu. Kita cuma mencegah yang membuat detox tu, itu detox last stage untuk mencegah daripada masuk balik dalam darah kita. Itu je. Okay, susah nak cerita sebab saya belum buat lagi kelas untuk detox, tapi tak apa. Semua ni pokoknya saya nak bagi tahu semua detox ni mengambil masa tau. Bukan sehari dua kalau kita ambil apa-apa pemakanan ke, contoh ambil lemon punya infused water ke, air kelapa ke untuk detox. Bagus kalau buat amalan tu, kalau berterusan dah lama ambil, bagus kalau ambil. Dan memang saya percaya memang dia membantu sedikit sebanyak. Tapi detox patutnya memang berterusan lah. Okey. Dan kita takut kalau kita buat benda yang baru dan kita tak tahu status badan kita macam mana, kita tak tahu dos berapa, kita main ambil je. Kalau dos sikit tak apa tau. Macam dos makanan kan, kita minum air kelapa sekali tak ada masalah. Tapi dengan dos yang tinggi, dengan tahap kesihatan yang kita tak tahu, kita kena lebih berhati-hati lah. Dalam detox, kalau siapa yang berminat untuk tahu lebih detail, saya tak akan cerita lah malam ni. Boleh baca mengenai binders and chelators. Binders yang duk menempel dengan kilat, dia buang daripada badan kita. Dia ada beza dia tahu. Ada orang dia kilat je, dia tak bind tau. Kilat ni maksud kita buang daripada kita punya tempat-tempat toksin tu terdampar tau. Organ-organ kita buang. Tapi kalau kita tak bind keluar daripada badan kita, kita tak lekatkan dia, dia akan berpusing masuk dalam darah, dia pun pergi kat tempat lain. Kita paling takut dia pergi kat otak dengan jantung lah kan. Itu vital organ kita. Jadi dua-dua kena ada. Kalau nak yang paling simple, cilantro dalam ketumbar. Tapi ini jangan ambil banyak-banyak. Ini memang sebab kita tak tahu dos berapa yang berkesan. Dan dia orang kata memang ada risiko jugalah. So kalau nak memang sikit-sikit lah, jangan buat tiap-tiap hari lah. Ketumbar tau. Masuk sup ke, masuklah ketumbar sikit macam tu je lah. So tiap-tiap minggu sekali, 2 kali okey lah. Detox tak boleh buat tiap-tiap hari tau. Detox buat tiap-tiap hari, dia bebankan badan kita. Badan kita nak kena apa, proses, nak kena buang. Organ hati kita, organ detox kita nak kena bekerja tiap-tiap hari tau. Tapi bagus idea untuk detox ni sebab sebenarnya kita bukan nak detox vaksin tu. Sebab vaksin mRNA tak boleh detox. Macam nak detox mRNA? Logam berat tak ada kan? mRNA tak boleh detox. Macam nak detox mRNA? Saya tak pernah belajar pun macam nak detox mRNA. Apa yang kita buat sebenarnya adalah membantu proses, membantu organ-organ detox kita. Terutama sekali liver lah, kita punya organ hati, dan juga organ-organ lain lah, paru-paru. Dan kita yang saya paling suka sekali, kita kena rawat perut kita lah, angin. Sebab itu sebenarnya kita punya immune system. Sebab tu saya suruh buat awal-awal tu tau, sebulan 2 bulan sebelum ambil vaksin. Sebab kita nak stabilkan dulu kita punya immune system. So kita detox dulu makanan terlebih kita yang kita selalu makan tu. Kita jangan bagi benda yang bebankan lagi badan kita. Kita nak ambil vaksin. Vaksin bukannya yang terbaru ni, yalah, kita tak kata benda toksik, tapi kita bagi stres kepada badan. Kita nak melatih badan tu, badan mungkin stres, immune system kita mungkin stres. Jadi kita bagi dia fokus kepada vaksin tu berbanding dengan bahan toksik lain kan. Alright, boleh green juice, boleh selain pada cilantro, chlorella, spirulina. Chlorella bagusnya sebab dia binders dengan chelator sekaligus lah.
Boleh buat green juicing. Green juicing boleh lah. Tapi jangan tiap-tiap hari. Saya ada pengalaman buruk lah dalam family saya ambil green juicing tiap-tiap hari. Masuk hospital pun ada. Zeolite, bentonite salah satu daripada ni lah. Okey, bersenam. Bersenam pun detox jugalah. Tapi jangan bersenam mengejut jangan sehari 2 hari sebelum ambil vaksin tu nak bersenam untuk tingkatkan keupayaan detox. Tak, dia sebelum tu lah. Kalau dah biasa bersenam, okey, teruskan, mungkin naik sikit-sikit. Dan lepas vaksin tahu kan, dalam pamphlet kata jangan senam berat lepas daripada vaksin. Sebaiknya sebenarnya pada saya rehat. Lebihkan rehat selepas daripada vaksin. Bukan tak berjalan langsung tapi jangan bersenam lah, senang cerita. Sebab vaksin ni kita train immune system, badan kita ada sikit penat lah. So kita pergi pula bersenam. Bersenam ni meningkatkan radikal dalam badan juga. Badan kita jadi stres tau. So kita tak nak penat dan jadi immune system badan kita jadi penat jugalah. Okey, kita kena dedahkan badan kita dengan matahari juga. Sebab matahari ni banyak kesan-kesan positif dia. Pertama sekali, vitamin D. Dia akan banyak vitamin D. Vitamin D ni dia memang vitamin untuk detox. D untuk detox. D untuk kurangkan alahan alergi. D sebenarnya adalah sangat bagus untuk immune system. Bukan sekadar untuk tulang saja tau. D ni untuk jantung pun memang sangat-sangat penting. Untuk detox, untuk immune system, semua sangat penting Okey. Saya juga sebelum ambil vaksin puasa. Tapi jangan puasa last minute. Semua sama. Kita kena amalkan berpuasa lah. Kalau boleh sebulan sebelum. Isnin Khamis itu memang sangat bagus untuk mengurangkan beban toksin dalam badan kita. Toksin daripada pemakanan. Dia bagus untuk membaiki perut. Bila membaiki perut, kita akan mantapkan kita punya immune system. Kita akan pulihkan immune system kita. So bagus. Dan bila dekat-dekat nak vaksin tu, baguslah nak kerapkan sikit pun tak apa. Tapi jangan mengejut sangat. Boleh buat yang intermittent fasting juga, bagus juga. Maknanya kita makan malam awal dan kita breakfast lewat sikit. Itu pun okey juga. Maksudnya kita bagi period untuk perut kita ni kosong tau, supaya boleh healing lah. Boleh detox semua tu kan. Cuma bila nak pergi vaksin tu kena makan lah. Sebab kalau kita tak makan, badan jadi stres tau. Kita akan keluar isi perut dan immune system kita akan kacau sikit. Sebab tu masa vaksin memang dalam pamphlet saya rasa ada juga, dia kata kena makan kan. Kita tak nak stres lah, kena makan. Kena minum lah, terutama sekali, penting jugalah. Termasuk kena minum. Okey, macam mana kita nak menghadapi krisis imun ataupun reaksi lepas daripada cucuk vaksin? Yang pertamanya kena inform lah. Kalau ada apa-apa ni, ada borang kan dalam My Sejahtera tu semua. Kalau tak ada, kalau ada reaksi yang lebih teruk, memang kena inform doktor lah. Pergi kat klinik ke, pergi kat hospital ke, bagi tahu ada reaksi, dan dia ada isi form lah untuk reaksi daripada alahan ni. Dan sebab apa jadi reaksi ni, saya ada ceritakan. Sebab imun dia terlebih rangsang lah. Dia akan menyebabkan so apa macam mana cara kita untuk mengurangkan imun yang terlebih rangsangan ni? Anti radang, antioksida, malam kena rehat, dapatkan tidur yang berkualiti, bersenam jangan lebih-lebih sangat, rehat dulu lepas daripada vaksin. Makan pun kena rehat jugalah. Jangan makan benda-benda yang angin. Kena makan makanan protein yang cukup, sayur, buah-buah kena cukup lah. Dan jangan pilih buah yang angin kan. Kalau nak suplemen, low dose je cukup. Herba tu jangan cuba-cuba. Kalau belum pernah cuba, jangan cuba dulu lah. Pada saya lah, makanan sunnah pun sama jugalah. Kalau dah biasa teruskan makan. Jangan, tak ada masalah insyaAllah. Tapi kalau first time, jangan cuba-cubalah. Pada saya ini, saya punya ni lah,
Kalau nak cuba pun cubalah low dose lah. At least lah low dose lah. Dan kita kena reaksi, kalau ada reaksi daripada vaksin tu sepatutnya very mild lah. Macam saya sebut tadi merah, bengkak tempat injek, lenguh tangan, kadang-kadang ada orang bengkak kelenjar kan, badan sakit-sakit, rasa macam nak demam, mungkin demam sikit panas ke, ataupun seram sejuk, sakit kepala. Ada orang kata ambil Panadol bahaya. Panadol ni dia proses dekat organ hati. Dia akan hasilkan toxic metabolite NAPQI tau. Jadi memang dia ada streskan benda tu. Biasa kalau saya kalau nak ambil tu pun saya suruh ambil NEC ataupun vitamin C, quercetin apa benda tu untuk kurangkan beban toksik lah. Tapi kalau ambil Panadol biasanya selamat lah. Cuma itulah, wallahualam, ni memang ada kontroversi sikit lah. Tapi kalau terlampau panas pun memang tak bagus jugalah. Kalau terlalu panas ambil lah. Kalau saya ambil lah. Saya ambil dengan saya ambil suplemen lah. Alright. Dan kena tengok kesan sampingan yang teruk lah. Allergic ke, lemah badan tiba-tiba, sebelah ke, ataupun pengsan, pitam, ataupun trigger anxiety ke apa ke semua tu, kena ni lah, kena inform lah doktor. Right. Ada orang tumbuh bintik-bintik merah, itu pun kena ni lah, waspada dan vaksin terutama sekali macam AstraZeneca kan, walaupun sangat rare lah dikatakan, darah beku tau. Darah beku, lepas tu sel yang peliknya darah beku, tapi sel darah beku kurang dalam darah. Dia macam ada satu kondisi dia panggil DIVC. So badan dia sumbat kat satu tempat, tapi dia boleh jadi bleeding juga, jadi pendarahan juga. Okay, jadi yang ni memang kena report Okay, saya rasa saya buka kepada soalan lah, sebab macam saya cakap sorang-sorang je. Okay, ada onko advice saya vitamin D 3,000 IU sehari. Saya biasa ambil 5,000 hingga 10,000 lah. Tapi sekarang saya tak ambil selalu lah, sebab saya ambil banyak sangat saya rasa. Kadang-kadang saya ambil 50,000 pun ada IU. Tapi kena ambil sekurang-kurangnya 1,000 okey. 1,000 okey. 400 baby lah, sebenarnya dos baby lah 400. Okey, bekam tu detox ke? Bekam tu sebenarnya pada saya dia membantu detox lah. Cuma kita kena faham juga sebenarnya bekam tu kita induce radang tau. Dia sebenarnya lebih kepada training lah. Dia macam bersenam, berpuasa. Kita bagi rangsangan kepada badan kita, dan badan kita akan keluarkan. Contoh bila kita bagi stres kat badan kita kan, badan kita akan keluarkan antioksida dalaman. Dalam setiap sel badan kita ada antioksida dalaman. Ada 3 yang paling utama lah. Superoxide dismutase, catalase dengan glutathione peroxidase. So itu detox juga, cuma kena jumpa pengamal bekam yang betul-betul credible dan nilai registered lah. Sebab ada orang dia tak tahu orang yang macam mana yang boleh bekam, yang tak boleh bekam, buat je, itu memang sangat bahaya lah. Dan saya bagi tahu tu terang lah, bekam masa badan tengah radang, dia ada risiko sikit tau kalau kita buat bekam ni. Dia boleh jadi storm juga tau, cytokine storm tu. Sebab bekam ni memang akan menaikkan, awal-awal dia akan naikkan apa semua interleukin semua tu lah, keradangan. Memang akan naik keradangan dulu kan. Lepas tempat kita bekam tu jadi merah, jadi bengkak kan. Lepas tu dia surut, lepas tu badan kita pun jadi okey kan. Sebab dia merangsang badan kita, dia bagi stres, badan kita okey. Sebab tu bekam tak boleh buat banyak-banyak sekaligus tau. Dia buat berapa cup macam tu lah lebih kurang. Saya ada training juga dengan Prof Safi, Prof Aziz. Tapi itulah, itu pemahaman saya lah. Alright. Okay, soalan lain Okay. Macam mana orang gastrik nak amalkan habatus sadar? Kena ambil lepas makan ke atau macam mana? Lepas makan lah. Diorang kata sebelum makan bagus. Semua suplemen sebelum makan memang sangat berkesan lah. Tapi memang sangat risky lah.
sebelum makan kan. Pertama sekali ialah batu sauda lah, yang panas lah. Boleh jadi kalau orang ada gastrik akan trigger lah kalau ambil sebelum makan. Kenapa orang yang makan ubat diabetes bila minum air kelapa dia jadi cirit? Sebab ubat diabetes memang kacau, metformin lah especially ya. Memang kacau perut kan. So ambil air kelapa. Air kelapa ni dia ada probiotik tau. Dia ada probiotik. Dia setengah orang memang boleh jadi angin kan bila ambil air kelapa. Dan air kelapa juga dia tinggi lemak tepu. Lemak tepu untuk orang yang ada masalah angin ni memang ada risiko sikit lah. Tapi bukan kata tak bagus tau. Sikit-sikit tak apa. Tapi yelah, bila campur dengan ubat diabetes tu kemungkinan boleh jadi cirit. Mungkin. Alright. Green juicing. Ambil barley green elok tak? Elok untuk apa? Jangan bersenam. Okey. Selepas vaksin boleh berpuasa ke? Boleh. Tapi kalau ada reaksi, baik jangan puasa lah. Kalau ada macam demam ke apa ke, kurangkan dulu makan. Kena slow sikit lah. Boleh buat IF dulu ke, malam jangan makan heavy, jangan makan lewat malam. Itu lebih selamat lah. Sebab berpuasa ni memang stres lah, terutama sekali orang yang jarang berpuasa kan. Tapi memang bagus lah kalau dah biasa puasa, boleh cuba puasa lah. Tapi kalau rasa stres, rasa macam gastrik je kan, masa puasa tu kena buka puasa lah. Alright. Jika senam lepas vaksin, apa akan jadi? Akan jadi lebih radang lah. Sebab bersenam boleh menyebabkan radang lah. Bersenam sebenarnya, ada orang kata bersenam boleh menyebabkan kita jadi relax, kita jadi bertenang. Itu long term punya effect. Short term punya effect, lepas kita bersenam betul-betul, kita akan stres. Kita akan stres masa kita bersenam lah. Lepas daripada tu, ada orang dia akan jadi relax je kan. Lepas bersenam kita akan jadi relax kan. Itu reaksi daripada badan kita lepas pada bersenam tu. Tapi ada orang dia akan jadi lebih teruk lepas bersenam. So saya syorkan jangan bersenam lah. Alright. IF. Bagaimana IF? Oh, itu saya dah jelaskan Yang sebenarnya bagus tak ambil vaksin tu, itu terpulang kepada masing-masing lah. Vaksin yang selamat memang bagus ambil lah. Vaksin yang selamat. Balik tu saya terus makan durian. Okey. Itu memang kalau perut power tak apa, makan durian. Tak nak ambil okey tak? Tak tahulah, itu kena tanya menteri lah. Kena tanya DG, kena tanya menteri. Kalau lepas vaksin bukan ke peluh keluar, ada ke faktor peluh keluar boleh detox vaksin keluar melalui peluh juga? Dia macam ni lah. Macam saya sebut tadi, kita tak boleh detox mRNA. In fact sebenarnya kesan daripada vaksin yang sebelum ni dia orang kata ada aluminium apa semua, kita tak boleh keluarkan sepenuhnya pun. Dan kajian kata selamat aluminium tu apa ke semua tu, wallahu alam lah. Tapi yang saya tahu kita tak boleh keluarkan semua pun. Dia bukan semua benda yang kita ambil tu kita boleh keluarkan detox semua tau. Contohnya lah, kalau kita makan kan, dalam vaksin pun ada protein yang ada traces lah. Jadi benda tu akan dihadam dan akan jadi part of kita punya darah daging. Macam mana kita nak detox darah daging kita? Dan peluh tu sebenarnya salah satu saja daripada organ detox. Kita memang boleh detox keluar daripada peluh kita lah, terutama sekali bila kita buat detox punya ni kan, terapi detox ada macam-macam cara lah. Salah satu contoh yang saya tahu, Dr. Yu, seorang pakar bedah apa saya ingat dia buat protokol dengan niacin. Bila kita ambil niacin, vitamin B3, dia akan keluar, lepas tu pergi sauna, lepas tu peluh keluar banyak toksin masa tu. Memang boleh keluar melalui itulah, tapi bukan vaksin lah. Kita kalau detox vaksin, macam mana vaksin dia akan ada kesan. Apa-apa masuk dalam badan kita akan ada kesan.
Makanan pun ada kesan. Saya memang sangat tak setuju dengan teori calorie in, calorie out. Apa? Energy in, energy out. Bukan, energy stay, sorry. Semua benda yang masuk dia takkan keluar macam tu saja. Dia akan ada kesan terhadap badan. Vitamin C pun bukan expensive urine dia keluar macam tu saja. Dia ada chemical reaction dalam badan yang sangat ni lah significant. Alright. Minum air kelapa lepas vaksin okey ke? Boleh, tapi jangan minum banyak lah, terutama sekali kalau ada angin lah. Jangan minum banyak sangat lah. Boleh minum kalau tak ada masalah, boleh minum lah. Tapi air kelapa ni memang tak, jangan sekaligus minum banyak lah. Advice untuk ibu menyusu. Ibu menyusu memang payah sikit lah sebab setahu saya lah, kalau tak silap saya, memang vaksin memang boleh keluar melalui susu badan. Is it safe for patient under glaucoma screening to take vaccine? Saya tak tahu. Saya tak sure yang tu. Saya rasa saya tak boleh rasa. Saya tak sure. Saya tak tahu. Kena teliti senarai yang ni. Tapi kalau tak silap saya, memang tak ada masalah untuk glaucoma. Tapi saya surekan memang kena check balik lah. Saya tak sure. Okey. Ada darah tinggi dan diabetes, sesuai tak nak ambil vaksin? Kalau ikut guideline memang sesuai je. Kebanyakan dia sesuai kecuali anaphylaxis yang teruk lah. Suplemen untuk autoimmune. Kena pulihkan perut lah. Itu suplemen yang bantu pemulihan perut. Antioksida, anti radang, dia boleh membantu autoimmune, insyaAllah. Saya biasa ambil redox lah. Untuk autoimmune saya tengok banyak improvement lah. Apa beza sembuh lepas dijangkiti COVID dan vaksin? Pada saya dua-dua membina immunity badan lah. Maksudnya dia akan rangsang antibody untuk keluar daripada badan lepas jangkit COVID ke atau lepas vaksin ke. Tapi kedua-dua pun kita tak tahu berapa lama dia tahan. Maksudnya immunity, antibody yang kita bina tu, yang kita dah train badan kita melalui jangkitan sebenar ataupun melalui vaksin tu, berapa lama dia tahan kita tak tahu. Setakat ni tak konklusif. Sebab tu sekarang dah ada ura-ura nak ambil booster vaksin pula. Sebab tak tahu, mungkin dia immunity dah rendah balik ke apa. Wallahualam lah. Saya tak sure. Alright. Untuk pesakit hyperthyroid. Payah ni. Soalan-soalan semua mencabar. Kalau ikut guideline memang tak apa. Semua tak apa kan. Kecuali anaphylaxis dan penyakit-penyakit tertentu lah. Rakan dah vaksin dos 1, 2, balik Sabah didapati positif COVID. Macam mana? Memang boleh kena balik, tapi dikatakan dia punya severity dia kurang lah. Dia punya keterukan jangkitan tu lebih dia tak kuat macam tak vaksin lah. Wallahualam, saya pun tak, itu yang saya baca lah. Chia seed trigger kalau gastrik? Biasanya tak trigger kalau ambil sikit lah. Kalau ambil banyak boleh trigger juga, terutama sekali kalau tak minum air lah. Sebab chia seed ni dia jadi kembung, dia akan serap air dalam perut. Jadi memang masalah lah. Jadi kena ambil banyak air, kena ambil sikit je chia seed. Try sikit-sikit. Okey. Lepas vaksin, probiotik boleh sambung makan ke macam mana? Kalau dah biasa makan boleh sambung. Kalau tak biasa makan jangan ambil probiotik. Sebab probiotik pun boleh ada efek pada kita punya immune system jugalah. Ayah umur 81 tahun ambil vaksin Sinovac, berasa sangat letih dan tak selesa. Tak nak ambil dos kedua. Bukan soalan ni. Okey. Tak nak ambil, kalau ikut menteri terpulang lah kan. Wallahualam lah.
Boleh ke ambil Redox Ultra lepas vaksin baru nak cuba? Boleh sebab dia bahan makanan, tapi ambil dos rendah. Mula dengan titik-titik lah. Kalau badan ada rasa panas, tekak panas, boleh tak ambil habatus sauda, madu dan suplemen lain? Macam saya sebut tadi lah. Habatus sauda, madu kena, kalau tak biasa ambil jangan ambil. Kalau dah biasa ambil, boleh ambil perlahan-lahan. Habatus sauda jangan ambil ekstrak yang kuat dulu. Alright. Cadangan berapa dos vitamin C yang sesuai untuk orang masalah angin lepas vaksin? Dia sebenarnya dia very individual. Tapi kalau nak selamat memang low dose lah. Low dose ni kalau yang saya belajar baby dose ni 5 gram tau. Sebab kita memang dia ajar untuk ambil dos yang tinggi lah. 10,000 mg. 5 gram 5,000 mg ni kira rendah lah. Tapi bawah 1,000 saya rasa insyaAllah selamat. Okey. Kenapa ramai lapar lepas vaksin? Ni soalan yang sangat bagus ni. Ini saya ni tak ada dalam tu, tapi saya rasa saya boleh faham kenapa. Sebab vaksin ni dia training. Lepas kita training pun kita penat kan? Lepas kita training kita penat. Sebab apa? Sebab bila kita exercise, kita jadi stres kan? Bila kita puasa, kita jadi stres kan? Kita jadi lapar. Sebab apa bila kita stres kita jadi lapar? Sebab bila kita stres, badan kita akan beri signal kepada badan kita perlu lebih banyak tenaga. Terutama sekali kita rasa macam nak makan benda manis-manis je. Sebab tu, lepas daripada vaksin, mungkin lapar sebab tu lah. Sebab badan kita dah start trigger kita punya immune system dah. Stres kan, badan kita dah start bekerja keras. So, sebab tu kita rasa lapar lah. Dan sebab tu juga ramai orang ada sikit rasa lah lepas daripada vaksin kan. Okey, saya rasa setakat tu saja. Nanti saya cuba jawab. Saya cuba scroll semua soalan-soalan yang ada ni. Sebab banyak sangat soalan ni. Alright. Tapi ada satu soalan yang saya tengok, saya scroll laju-laju ni, ada satu. Lepas vaksin pun ramai mengadu mengantuk. Mengantuk pun sama juga. Sebab bila kita stres, lama-lama kita jadi penat tau. Mula-mula dia macam ni. Dia stres ni ada 2 peringkat lah. Siapa yang follow saya, dia akan tahulah. Dia akan faham apa yang saya cakap. Dia ada positif stres. Stres yang kita bagi sikit, kita akan jadi perform lebih baik. Kita akan jadi lebih fokus, lebih alert. Dia ada stres yang kita dah sampai peak tau. Lepas daripada peak tu, kita akan start de-stress. Kita akan jadi lapar. Kita akan rasa nak makan je. Berat badan kita pun akan jadi naik kan. Kita akan jadi alert. Kita akan jadi tak boleh nak tidur malam sebab terlalu alert kan. Itu masa kita dah start stress awal-awal. Bukan stress awal-awal, de-stress lah. Tengah stress lah ni. Lama kelamaan kita akan jadi burn out. Burn out ni bila kita selera makan dah tak ada dah. Bila kita berat badan kita turun dengan mendadak. Dan bila kita asyik rasa penat je, asyik rasa mengantuk je. Sama dengan stres apa-apa pun. Stres daripada COVID pun sama juga. Dia ada dia punya fasa-fasa dia. Long COVID pernah dengar tak? Long COVID akan ada simptom yang sama macam burn out juga. Ataupun chronic fatigue syndrome. Badan kita jadi lesu je, lama sangat nak pulih. Dia sama dengan chronic fatigue syndrome. Sindrom kepenatan kronik. Penat yang berpanjangan. Jadi itu mungkin lah. Tapi itulah macam saya sebut tadi. Kalau immune system kita mantap, kita akan recover dengan cepat. Kita mungkin rasa penat, kita akan tapi tak lama lah. Kita harap tak lama lah. Tapi penat menunjukkan kita ada keradangan kat dalam badan kita. Badan kita tengah stres, badan kita tengah training antibody ataupun tengah terbakar ke, wallahu alam lah. Okey. Sasha Inci versus minyak ikan mana lagi bagus? Itu saya ada buat video dah live. Spesifik untuk yang tu.
Alright. Stres sebab fikir vaksin. Jangan risau. Itu semua ada hikmahnya. Kita jangan takut. Kita usaha untuk cari info tentang vaksin. Kita tanya pakar, kita rujuk pakar. Kalau kita tak sure lagi, kita tanya lagi. Dan kita buat keputusan. Lepas kita sebelum kita buat keputusan tu, kita istikharah dulu, kita serah, kita tawakal kepada Allah. Sebab kita dah buat semua yang kita mampu. Kita buat mana yang mampu je. Tak semua orang boleh baca jurnal dan faham semua tu. Tak apalah, kita tawakal lah. Kita tawakal dan kita reda lah apa yang Allah nak bagi kat kita. InsyaAllah ada hikmah lah, ada kebaikan lah. Walaupun kita rasa benda tu buruk, InsyaAllah kita dah buat yang sepatutnya lah. Okey, so saya ucapkan banyak terima kasih lah kerana ni. So saya harap sikit sebanyak membantulah. Sikit sebanyak membantu. Saya doakan semua selamat lah. So terutama sekali siapa yang vaksin, saya doakan tak ada masalah dan semoga dapat imuniti lah daripada jangkitan COVID, dan kita doakan COVID ni cepat berakhir lah. Dan kita sama-sama tolonglah sahabat-sahabat kita yang kesusahan. Kita tolong kita lah. Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih